Hai, Assalamualaikum. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu. Cikgu harap kamu sentiasa dalam keadaan sihat. Okey, untuk PDPR kali ini, mata pelajaran sejarah tahun 5, kita akan belajar topik baharu iaitu Unit 5, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyenaraikan tokoh tempatan. Okey, untuk pengetahuan murid semua, kita akan belajar 10 tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Okey, yang kedua, murid dapat menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan. Okey, yang ketiga, murid dapat menerangkan peristiwa penentangan tokoh tempatan. Okey, sekarang jom kita lihat dan fahami video di bawah bersama-sama. Penentangan tokoh-tokoh tempatan ini berlaku apabila adanya penjajahan dan campur tangan British yang telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan. Jadi pejuang kita telah memimpin rakyat supaya berjuang dengan gigih untuk mempertahankan tanah air. Kita perlu menghargai perjuangan mereka. Mari kita lihat pejuang-pejuang awal yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, yang pertama Datuk Maharaja Lela di Perak, Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan, Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Datuk Bahaman di Pahang, Dol Said di Melaka, Sharif Masahur di Sarawak, Mat Saleh di Sabah, Antanum di Sabah, Rentap di Sarawak. Mari kita perhatikan penentangan tokoh-tokoh tersebut satu demi satu. Penentangan Dol Said. Sebab penentangan, beliau mempertahankan kedaulatan Nanning, menentang pelaksanaan undang-undang British dan bayaran cukai. Peristiwa penentangan, pada tahun 1831, beliau telah mengalahkan British menggunakan taktik perang gerila. Beliau telah mendapat bantuan pembesar daerah Seri Menanti, Sungai Ujang, Johor dan Muar. Pada tahun 1832, British telah menawan pusat pentadbiran Nanning dan membakar rumah penduduk. British telah membelanjakan 100,000 pound sterling untuk mengalahkan Dol Said. Namun, British hanya berjaya mengalahkan Dol Said dalam serangan kali ketiga. Pada tahun 1832, Dol Said telah ditewaskan dan tinggal dalam buangan di Melaka. Seterusnya, mari kita lihat penentangan Yam Tuan Antah. Okey, sebab penentangannya adalah tidak bersetuju dengan perjanjian antara British dan Datuk Kelana Sungai Ujong. Beliau juga tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana Sungai Ujong yang mengisytiharkan Teraci sebagai wilayahnya. Peristiwa penentangan Yam Tuan Antah telah menawan Paroi dan membina kubu pertahanan. Namun, beliau telah tewas kepada British dan berundur ke Bukit Putus. Setelah itu, Yam Tuan Antah dan British telah mengadakan rundingan pendamaian. Akhirnya, Yam Tuan Antah telah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Seterusnya, penentangan Datuk Maharaja Lela. Apakah sebab penentangannya? Yang pertama, sistem cukai baharu yang diperkenalkan oleh British. Yang kedua, campur tangan British dalam adat resam orang Melayu. Ini betul-betul menimbulkan kemarahan ya. Peristiwa penentangannya, Datuk Maharaja Lela bersama Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar telah mengambil keputusan untuk membunuh J.W.W. Birch. Jadi, Datuk Maharaja Lela dan Seputum telah membunuh J.W.W. Birch di Pasir Salak. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Seterusnya, penentangan Tok Janggut. Sebab penentangan beliau, pengenalan cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan. Peristiwa penentangannya, pada tahun 1915, beliau telah melancarkan serangan ke atas Pasir Putih. Kemudian British telah menyerang kubu Tok Janggut di Kapung Saring. Beliau terkorban dalam pertempuran itu. Seterusnya, penentangan Haji Abdul Rahman Limbong.
Sebab penentangan beliau ialah penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas, Peraturan Tanah Baharu dan PAS kebenaran menjalankan aktiviti pertanian yang membebankan. Peristiwa penentangan ini bermula pada tahun 1922. Beliau telah menjadi peguam untuk membela nasib petani di Kuala Telemang. Ancaman British mengenakan tindakan undang-undang kepada mereka yang enggan membayar cukai. Jadi para petani sangat marah dan menduduki balai polis serta bangunan kerajaan di Kuala Berang. Namun British telah melancarkan pula serangan. Haji Abdul Rahman Rimbung tewas dan dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah. Seterusnya, penentangan Datuk Bahaman. Sebab penentangan beliau ialah kehilangan hak mengutip cukai dan pelucutan jawatannya sebagai pembesar. Jadi peristiwa penentangan beliau, pada tahun 1891 beliau telah menyerang balai polis Lubuk Terua, kemudian menawan kembali dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. Pada tahun 1894 beliau telah menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Namun British berjaya menawan semula kawasan tersebut. Beliau telah berundur ke Kelantan dan mendapat perlindungan di Chiang Mai, Thailand. Seterusnya, penentangan Raja Mahdi. Sebab penentangannya adalah campur tangan British dalam pentadbiran Kelang dan perusahaan Bijih Timah. Beliau juga menentang kerana pelantikan Tengku Kudin sebagai Yam Tuan Selangor. Peristiwa penentangannya, Tengku Kudin dan Raja Abdullah telah bekerjasama menentang Raja Mahdi. Raja Mahdi kemudiannya menyerang Yap Ahloi di Kuala Lumpur kerana telah bekerjasama dengan Tengku Kudin. Raja Mahdi dikalahkan dan dihantar ke Johor. Beliau meninggal dunia di Johor. Mari kita lihat pula penentangan oleh Rentap. Sebab penentangannya, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Penempatan orang Iban juga telah dimusnahkan oleh James Brooke. Peristiwa penentangan yang berlaku, James Brooke telah mendirikan kubu di Nangas Kerang. Ini adalah untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke. Rentap telah membina kubu di Bukit Sadok. Beliau telah mendapat sokongan ramai pahlawan Iban. Pertempuran sengit antara Rentap dan James Brooke berlaku di Bukit Sadok. Rentap akhirnya berundur ke Sungai Entabai dan tidak dapat dikesan selepas itu. Penentangan Sharif Masaho. Sebab penentangan menentang James Brooke yang meluaskan kuasa ke wilayah Sarike dan mengambil alih pentadbiran. Peristiwa penentangan, pada tahun 1855 Sharif Masaho telah menyerang Mukah. Sharif Masaho bekerjasama pula dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Temenggung Hashim untuk menyerang Kuching. Namun mereka tidak berjaya menewaskan Charles Brooke, iaitu anak saudara kepada James Brooke. Lalu mereka kembali ke Mukah. Pada tahun 1861, Sharif Masaho telah ditewaskan dan beliau dibuang negeri ke Singapura. Setelah dibebaskan, beliau telah pulang ke Selangor dan membantu Raja Mahdi dalam Perang Kelang. Seterusnya, penentangan Mat Saleh. Sebab penentangan, kehilangan kawasan pengaruh kepada Syarikat Borneo Utara British iaitu SBUB, membantah cukai yang dikenakan serta peraturannya yang membebankan. Peristiwa penentangan yang berlaku 1897, beliau telah mendirikan kubu di Ranau dan menyerang Pulau Gaya dan Ambong. Namun Mat Saleh telah ditewaskan di Tambunan dan beliau terkorban. Penentangan Antanom. Sebab penentangan, beliau kehilangan kuasa dan pengaruh. Pembayaran cukai yang membebankan, orang Murut dijadikan buruh paksa, pencerobohan kawasan hutan oleh British untuk membina jalan. Peristiwa penentangannya menyatukan orang Murut untuk menentang SBUB. Pada tahun 1915, beliau telah menyerang Pensiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Namun, beliau telah terkorban dalam pertempuran di Sungai Selangit. Kamu telah mendengar penerangan tentang penentangan tokoh-tokoh tempatan tadi. Jadi, mengapakah perjuangan tokoh-tokoh ini perlu kamu hargai?
Sesungguhnya tokoh-tokoh ini telah berkorban dan ada juga yang telah terkorban semasa mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Semangat perjuangan dan keberanian mereka inilah yang sewajarnya kamu hargai. Penentangan tokoh-tokoh tempatan ini berlaku apabila Okey, murid-murid, kita dah lihat tugasan yang akan dibuat. Jadi, cikgu akan terangkan penerangan tugasan di Google Form. Okey, cikgu nak kamu jawab kuis dahulu. Lepas tu baru kita buat tugasan. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.